Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini saya akan cuba kongsikan format baharu bahasa Melayu khusus untuk kertas 1 dan bahagian A sahaja. Seterusnya kita lihat jenis instrumen dan juga jenis item ya. Yang pertama jenis instrumen, ujian bertulis. Yang kedua jenis item, subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Oke. Seterusnya bilangan soalan. Pada bahagian A ini hanya ada satu soalan sahaja. Kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan, jawab satu soalan. Diperuntukkan 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey. Seterusnya yang keempat, jumlah markah. Bahagian A ini 30 markah sahaja. Kodenya kemahiran menulis, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Pengetahuan sistem bahasa, nilai. Seterusnya yang keenam, tempoh ujian. 30 minit sahaja diperuntukkan masanya dan cakupan konteks. Mencakupi semua standard kandungan dan standard yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Yang ke-8, aras kesukaran. Seperti biasa aras kesukarannya 5-3-2, iaitu 5 untuk rendah, 3 untuk sederhana dan 2 untuk tinggi. Kaedah penskoran holistik. Holistik. Itu antara bentuk dinyatakan. Seterusnya kita lihat contoh item bahagian A ini ya. Kita lihat contoh itemnya bahagian A 30 markah. Ini contoh item bahagian A, soalan yang akan dikemukakan. Contoh 1. Maklumat di bawah berkenaan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Itu contoh soalan 1. Dikemukakan dalam bentuk maklumat seperti ini. Dan berbentuk gambar. Dan pelajar dikehendaki untuk memberi pendapat. Temanya telah diberi, iaitu amalan membaca. Temanya amalan membaca. Dan pelajar perlu huraikan bahan yang dikemukakan ini. Ini contoh yang pertama. Kita lihat pula contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah kutipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Ini contoh item 2 contoh meminta untuk menghasilkan surat berdasarkan maklumat yang ada ini. Maklumat yang disediakan ini. Yang ketiga, kita lihat contoh yang ketiga. Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi anda dikehendaki ataupun pelajar dikehendaki untuk menghasilkan resume. Dan maklumat telah diberikan di bawah ini dalam bentuk gambar ataupun infografik. Ini contoh
soalan ataupun item yang ketiga. Kita teruskan kepada contoh yang keempat, ialah baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email Anda itu selengkapnya. Panjang email Anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Oke, jadi ini contoh item yang keempat, yaitu menghasilkan email. Oke, diberi dua maklumat. Oke, jadi pelajar dikehendaki menjawab salah satu email yang ada di bawah ini. Itu contoh-contoh yang dikemukakan. Itu sahaja 4 contoh yang dikemukakan ataupun diberikan dalam item dalam bahagian E ini. Oke, ini antara item yang saya lihat dalam buku teks yang kita boleh jadikan contoh ataupun panduan kepada murid kita ataupun kepada pelajar kita dalam menghasilkan bahagian E ini. Ya. Oke, ini contoh-contoh yang ada dalam buku teks. Oke. Seterusnya ini dalam bentuk data, ya, dalam bentuk jadwal. Ya, kemungkinan soalan-soalan seperti ini akan dikemukakan. Contoh yang seterusnya, ini semua ada dalam buku teks. Ya. Kemungkinan dalam bentuk soalan begini, dalam bentuk carta. Oke, dalam bentuk jadwal dan seterusnya. Bentuk-bentuk yang seperti ini. Dan ini juga dalam bentuk resume, ya, ada contoh dalam buku teks untuk pelajar menghasilkan resume, ya. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya ada kelemahan, saya memohon kemaafan, dan sekiranya ada komen apa-apa boleh komen di bawah, dan cadangan untuk penambahbaikan penghasilan video ini. Itu saja, sekian, terima kasih.